Dan kita dapati bahawa kita yang tidak meneliti dan menerusi pelajaran sejarah umpamanya mengulangi kesalahan-kesalahan mereka seperti dalam sejarah mereka. Umpamanya perpaduan. Kita tahu bahawa negeri-negeri Melayu dahulu terbahagi kepada 9 buah negeri di Semenanjung dan masing-masing mempunyai kesetiaan kepada raja masing-masing, negeri masing-masing. Mereka tidak bersatu padu sebagai orang Melayu. Mereka menjadi rakyat gajah-gajah tertentu. Tetapi apabila mereka terdesak dengan cadangan British untuk menubuhkan Malay Union, pada masa itu barulah mereka sedar bahawa mereka terdiri daripada satu bangsa dan mereka harus bersatu padu sebagai satu bangsa untuk mendapat kekuatan daripada perpaduan. Dengan itu mereka berusaha supaya akhirnya orang Melayu tidak lagi menganggap diri mereka sebagai rakyat raja masing-masing ataupun negeri masing-masing. Sebaliknya mereka sedar bahawa mereka adalah orang Melayu yang mempunyai budaya Melayu, bahasa Melayu, dan dengan itu mereka bersatu padu. Hanya kerana mereka bersatu padu, mereka menjadi begitu kuat sehingga pihak British akhirnya terpaksa tunduk kepada orang-orang Melayu yang lemah ini dan Malay Union pun digugurkan. Sebaliknya ditubuh Federation of Malaya di bawah British, dan Federation ini ditakdir sebagai sebuah negara dari pusat pentadbirannya ialah Kuala Lumpur. Kita harus ingat bahawa orang Melayu dahulu tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Di waktu cadangan dibuat untuk mendirikan Malay Union, orang Melayu pada ketika itu tidak ada cerdik pandai, tidak ada orang yang terpelajar, tidak ada kekuatan keuangan, tidak ada senjata. Bahkan mereka tidak pun merasa mereka adalah orang Melayu. Itu sebab itu mereka dijajah sejak kedatangan Portugis ke Melaka. Tetapi apabila mereka sedar, mereka bersatu padu, maka mereka berjaya mempertahankan hak mereka di dalam negara mereka sendiri. Hari ini kita dapati bahawa orang Melayu sudah lupa kepada sejarah. Mereka tidak sedar bahawa mereka tidak kuat. Sebenarnya mereka tidak mempunyai kekuatan apa-apa, baik dari segi ekonomi ataupun daripada segi senjata, badan tentera dan sebagainya. Dengan mereka masih terus mendirikan kerajaan di mana mereka mengambil bahagian yang terbesar kerana mereka bersatu padu. Tapi hari ini mereka dengan rela hati berpecah sesama mereka, berpecah kepada 3 pasukan yang masing-masingnya kecil dan mereka tidak mampu mempertahankan kedudukan mereka, masa depan mereka. Bahkan kita lihat mereka mengemis, meminta-minta daripada orang lain akan sokongan orang ini supaya mereka mendapat satu tempat bagi diri mereka saja, bukan buat kepada bangsa mereka, tetapi bagi diri mereka semata-mata. Masing-masing ingin menjadi kepala negara, dan dengan kerana itu mereka membuat pasukan-pasukan yang berasikan. Terdapat sekurang-kurangnya 3 pasukan, walaupun baru-baru ini ditambah dengan 2 lagi, Kita dan Amanah dan sebagainya, dan mereka berpecah kira-kira pada 5 pasukan, masing-masing tak ada kekuatan apa-apa, tidak ada kekuatan politik, masih mengemis untuk mendapat sokongan, dan di masa yang sama mereka juga tidak kuat dalam bidang ekonomi dan dalam bidang-bidang yang lain. Mungkin dalam bidang ilmu pengetahuan kita sekarang ini mempunyai ramai yang setelah naik saya ke peringkat profesor dalam universiti. Di zaman dulu tidak ada profesor,
dalam mana-mana universiti, bahkan tidak ada universiti pun dahulu. Tapi sekarang ini kita dapati dalam bidang pelajaran, ilmu pengetahuan, pendidikan, kita dapati terdapat ramai orang yang sudah mengumpul begitu banyak pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan dapat dilantik sebagai profesor dalam universiti-universiti. Namun demikian, mereka juga terbagi, profesor-profesor juga terbagi kepada 3 pihak, dan mereka juga tidak ada kekuatan apa-apa. Jadi ini dengan tidak adanya kekuatan ekonomi, tidak adanya kekuatan daripada segi senjata, tidak ada kekuatan yang lain, bahkan sudah berhilang kekuatan politik, itulah masa depan mereka akan menjadi lebih buruk. Mungkin mereka akan hilang kenalan sebagai orang Melayu umpamanya. Ada pihak yang berkata, apa salahnya? Apa salahnya kalau kita tak dikenali sebagai orang Melayu? Jadi bagi orang yang semacam itu, tak adalah jawapan yang kita boleh buat. Tak ada salah. Tapi kemudian hari nasib anak cucu kita bergantung kepada kekuatan politik kita. Bukan kita nak raih kekuatan bagian politik di pihak-pihak yang lain. Tetapi untuk menjaga kepentingan kita, kita harus menjadi kuat semula, dan kita harus ingat akan sejarah kita. Apabila kita berpecah, maka kita dapat harta kita dapat dirampas oleh orang. Kita duduk di bawah kuasa asing hampir 400 tahun secara langsung ataupun tidak langsung. Orang Melayu duduk di bawah kuasa asing selama 400 tahun selepas jatuhnya Empire Melaka, dan hanya dalam 50 tahun saja kita dapat menghasilkan sesuatu bagi orang Melayu. Tapi dalam jangka 50 tahun kita sudah lupa akan sejarah kita, dan dengan melupakan sejarah kita akan ulangi kesalahan-kesalahan dahulu, dan kita akan kembali kepada zaman yang mana kita hidup di negara sendiri seolah-olah kita hidup di negara lain. Inilah nasib mereka yang lupa akan sejarah. Sebab itu saya mengalu-alukan pengeluaran buku Selagi Hayat di Kandung Badan ini, kerana ianya mencuba menceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah negara kita. Terpulanglah kepada pembaca, sama ada mereka terima ataupun tak terima, tetapi rekod seperti ini adalah penting bagi mana-mana bangsa sekalipun. Dan janganlah sesiapa pula menuduh bahawa dengan pengeluaran buku ini ia membuktikan bahawa orang Melayu ini adalah rasis kerana menyebut perkataan Melayu bagi diri mereka. Sekian, saya dengan sukacitanya melancarkan buku Selagi Hayat di Kandung Badan. Terima kasih.